Okey, kami baru je dapat Honda EN1. Sekali ikutkan, ini adalah kereta yang kami beli, yang kami trade. Okey, so secara keseluruhan memang puas hati lah. Ini adalah fully electric car. Jadi kalau ikutkan fully electric car, kalau kita tengok, dia memang tak ada exhaust. Okay. Design dia pun lain sikit dengan HRV yang biasa. Okay. Dia punya dalaman pun cantik . Okey, ni dalaman dia. So kalau ikutkan dalaman dia memang betul-betul macam konsep electrical car lah. See? So kalau tengok sini, dia punya dalaman dia tak sama macam kereta petrol. Okay. Kalau tengok kat belah bawah dia tu rata je. Biasa kalau kereta petrol dia ada apa kata bonggol kat tengah kan. Tapi kereta ni tak ada. So apa yang best pasal kereta ni adalah dia ada sport mode . Jadi siapa yang beli kereta EV ni, tak semua boleh bawa laju sebenarnya. Sebab kereta EV ni tak semua ada sport mode lah. Okay lah, banyak perbezaan yang kita orang rasa lain sikit dekat kereta EV ni. Sebab bila kita dah on kereta ni 2 kali, bila kita try startkan enjin kereta ni, okay, see, dia tak ada bunyi langsung tau. So dia keluar simbol kat atas tu je. Simbol yang ni. Simbol ni menandakan kereta tu dah on lah. Jadi kalau ikutkan apa kata, bila nak start dia tu memang dia tak ada bunyi langsung. Kalau dengar, saya buka aircon pun dia relax je, steady je. So bateri dia kalau 100%, kalau tanya kami, maksimum dia boleh pergi dalam 480 something lah. Okay. So bateri dia boleh pergi nak dekat 500 km. Tapi benda tu tak menjamin ke 500 lah. Bergantung kepada cara pemanduan masing-masing. Okay, ini steering dia . Kalau tengok sini, the best part is kita ada banyak mode dia lah. So dia ada eco mode, dia ada normal mode. Yang the best part is dia ada sport mode. Sebab kami pun pakai kereta Honda lain. Jadi bila dia ada sport mode ni, the best part is dia memang laju lah. Dan bila sport mode ni, kebiasaannya bagi yang dah biasa pakai pedal shift ni, pedal shift ni memang best. Sebab bila kita main pedal shift dia memang boleh pergi, dia memang laju. Memang, tapi bateri akan cepat turun lah. Siapa yang faham apa konsep sport mode ni tahulah. Sebab kami ada pakai kereta Honda yang lain. Jadi bila kami pakai sport mode ni, memang dia makan minyak sikit lah. Sama je case ni macam kereta ni. Bila sport mode, dia akan makan bateri lah, bukan minyak, sebab dia pakai bateri kan. Okey, lepas tu dia punya interface untuk apa kata, dia punya screen LCD ni . So dia punya screen LCD ni basically ada 3 lah. Okay, satu kat atas ni, satu kat tengah, satu lagi yang kat bawah. Bawah ni memang khas untuk dia kawal aircon sajalah. So which is yang sini baru lah bagi kami. Kalau macam dekat sebelah ni dia nak kawal dia punya aircon sendiri, dia just tukar yang sini je. Kalau pemandu dia nak tukar dia punya aircon sendiri, dia kawal belah sini. Tapi kalau let's say kata dua-dua nak synchronize, tekan synchronize, nanti dua-dua dia akan temperature yang sama. Lepas tu sini, kalau kita nak ubah hala aircon tu, atas, muka, kaki, okay, cermin depan, muka, semua dah. Lepas tu ni boleh tambahkan lagi kipas je, bagi lagi laju maksimum. Dan aircon dia sangat sejuk lah. Okay, lepas tu ni on off. Lepas tu ni kalau nak tutup aliran udara yang dalam saja. Lepas tu ni untuk auto. Kalau tak nak, kalau nak auto, nanti dia setting temperature based on apa kata kepanasan sekeliling. Okey, seterusnya yang belah tengah. Belah tengah ni dia ada banyak apps . So bila kita connect je dekat iPhone, dia akan automatically connect. Sebab dia ada Apple Car semua apa. Dia boleh connect dua, Apple Car dengan Android. Tapi kelemahan dia bila Android, dia perlukan pasang wire kat bawah ni. Dia perlu connect
USB dengan Type-C dekat Android, baru dia boleh pasang dekat phone. Ataupun dia boleh detect dekat screen lah. Kalau Apple tak payah. Apple Bluetooth, setting Bluetooth. Tak dapat Bluetooth semua apa benda, dia akan okey terus. Okey, lepas tu bila dapat kereta, first thing first adalah ni lah. Yang screen atas ni kena set. Sebabnya bila kita pakai navigation ni, kita kena set rumah kita. Bila kita set rumah kita, nanti dia akan pingkan rumah kita tu. Lepas tu daripada situ kita boleh tahu lah dia punya apa kata nak pergi ke mana-mana. So dekat sini dia punya interface dia senang lah. Nak cari EV punya station ke apa kan. So dia boleh detect kat sini lah. Tapi benda ni not 100% reliable lah. Sebab bila kami pergi tempat-tempat yang dicadangkan navigation ni, tak semua tempat pun ada charging tu. Dan ada yang charging yang dah rosak. So kena tengok balik dan kadang-kadang kena check balik sama ada tempat tu betul-betul ada EV atau tidak. Macam kami survey tempat lain lah dia ada. Okey, itu dia punya interface bagi ni lah. Okey, lepas tu kalau tengok kat situ dia ada satu macam beam light warna biru tengok situ. Cantik lah warna biru. Memang best gila lah. Bila malam dia tak adalah cerah sangat, tapi kata just nice to make it luxury lah, ataupun kata nampak eksklusif atau kaya. So macam yang kami punya ni warna hitam. Jadi dalam seat dia warna kelabu. Jadi dia punya seat dia warna hitam lah. Kalau siapa ambil yang warna biru dia punya seat dia warna putih. Jadi salah satu punca kami tak ambil warna biru adalah sebab seat dalam dia putih. Itu saja. Jadi bila putih dia susah nak jaga. Dia boleh susah nak jaga lah sebab kita ada anak. Kalau yang tak ada anak gitu mungkin boleh lah. Okay. Depends pada apa yang you all minat. Lepas tu dia punya steering dia pula dia ada voice untuk kita bercakap macam Siri ke apa kan. Lepas tu ni boleh adjust. Lepas tu ni boleh tukar apa kata screen punya ni menu. Ni forward menu. Lepas tu yang ni kita boleh adjust auto cruise juga. Reset dengan set semua button ni. Lepas tu dia ada detection lah. So dekat sini kalau ikutkan dia ada sensor lah. Honda sensor. So Honda sensing ni dia bagi sekali lah. So, kalau ikutkan tak semua kereta ada sebenarnya. Zaman kami beli dulu ada kena tambah. So yang belah kanan untuk pemandu dia ada locking. Dia kena locking. Yang kereta ni dia tak ada auto lah. Kami dah check dia punya setting, dia tak ada auto. Tapi untuk co-pilot tak ada langsung. Dia just untuk aircon je. So dia punya tepi ni button dia senang Dia ada parking, dia ada reverse, dia ada neutral dengan dia ada drive. So kalau tengok sini, okay, ni dia punya parking, ni punya brake hold, ni tukar menu untuk tukar sport mode, eco mode dengan normal mode. So inilah dia punya kompartmen, bolehlah muat tu benda macam tu So dia ada 2 cup, tempat cup. Okay. So basically inilah dia punya dashboard yang standard, yang kami tak ubah apa-apa lagi lah. Buka pintu belakang dekat sini macam HRV biasa. So ini adalah tempat duduk belakang. Jadi kalau tanya kami, tempat duduk belakang ni macam saya luas lah. So ada ruang lagi sebenarnya. Ni pemanduannya okey. Jadi kalau anak yang kecil-kecil tu ataupun besar memang boleh muat lah belakang ni. So tengok bawah dia memang flat. Tak ada apa. So yang belakang dia ada Type-C 2 dengan letak cup. Jadi kalau anak ada 2 orang atau 3 orang, rasanya tak bergaduh kot sebab dia ada Type-C kat situ. Lepas tu kalau yang belah depan ada juga. Belah depan situ ada USB dengan Type-C. Jadi boleh charge 4 telefon lah serentak. Okay. So the best part is about kereta ni adalah bagi orang yang suka duduk dalam kereta tak tahu nak buat apa kan. So kereta ni adalah kereta yang sangat sesuai lah. Jadi kalau kata rasa macam panas ataupun rasa macam nak lepak dalam kereta kan, duduk je dalam kereta. Buka enjin, buka aircon, dia tak ada isu. Hari tu kami pernah try. Kami duduk nak dekat 40 minit. Kami duduk 40 minit. Kami on aircon semua macam biasa. Enjin semua hidup. Dia memang 1% pun tak turun. Jadi kepada siapa yang memang suka kereta, suka duduk dalam kereta ataupun suka lepak dalam kereta, memang pada kami kereta ni the best lah. Okay? Memang the best pada kami lah. So
Kalau tanya kami, value of money memang berbaloi lah. Okay. So untuk yang ada 3 orang anak ataupun berkeluarga, pada kami sesuai sebenarnya kereta ni. Okay. Sangat berbaloi. Dia puas hati, ada sport mode, ada normal mode dengan eco mode. Dan dia sangat jimat. Dan konsep dia lain lah. Dia tak sama macam kereta petrol. Kalau macam kereta petrol, kita perlukan minyak. Jadi bila kita on, kita duduk dalam kereta, minyak akan lama-lama makan habis. Tapi macam kereta elektrik tak. Duduklah berapa lama sekalipun. Saya buat video ni. Daripada tadi 44%, dia tak turun 44% tu. Dia lagi guna lagi banyak elektrik, dia lagi bagus. Okay, bab berkaitan dengan charging. So charging ni sebenarnya recommended charging dekat rumah lah kalau nak jimat. Tapi sebenarnya kadang-kadang kalau kita tak ada wall charger ataupun charger yang dekat dinding tu kan, kita pakai granny punya charger ataupun portable charger, yang tu dia akan jadi lambat sikit lah. Sebab kami hari tu pakai Tainew punya brand. Boleh check dekat video kami. Dia punya charging dia lama, 17 ke 19 jam. Tapi tu sebab 3.5 kW dengan 12 ampere. So hari ni kami akan pasang wall charger. Jadi bila pasang wall charger tu, kami nak tengok berapa laju. Sebab wall charger kami adalah 7 kW dan 32 ampere. Jadi kalau 32 ampere ni should be, daripada 17 tu dia akan bahagi dengan 3 lah. Sebab dia triple kan. Sebab yang tu 12 ampere dan 3.5 kW. Should be dalam 4 jam 5 jam je kami rasa boleh full charge dah. So hari ni kami akan pasang. Nanti kami akan update lah dia punya kelajuan tu macam mana. Kami dah update untuk yang granny atau portable punya charger. Dekat situ boleh tengok video kami dekat penghujung video. So ini adalah dia punya ruang belakang. So ruang belakang dia ni ni je lah yang dia bagi Kalau ikutkan tak ada apa pun. Dia ada tayar inflator dengan cecair tu. Lepas tu dengan emergency punya triangle. Yang tu dia tak ada tayar backup. Okay, tayar backup tak ada. Cuma kompartmen ni kita boleh tukar lah. Kalau nak level lagi bawah, masukkan je ke bawah. Ada payung ni. So kalau kita nak level paling bawah, kita masukkan di bawah, dia dapat lagi space banyak. So macam kami sekarang kami pakai macam ni. Kami adjust yang dekat belah atas. So dia nampak macam tu sikit lah. Sebab tak ada banyak barang. So lagi satu, pakai EV car ni, kalau boleh jangan bawa banyak barang lah. Sebab bila banyak bawa barang ni, dia akan impact kepada elektrik punya consumption. Okay. So make sure minimalis. Okay, seterusnya kita nak tunjuk macam mana seat tu maksimum dia boleh turunkan. Okay, so dia sama macam kereta biasa. So on tarik kat sini. Okay, ni turunkan dia. Tengok. So ni pun sama. Buka kat sini, turunkan seat. So kalau ikutkan dia boleh jadi flat macam ni. So kalau nak letak barang panjang tu, boleh straight je. Boleh letak barang panjang terus ke depan. Okay. So tak ada isu. Cumanya akan kena tutup 3 seat lah. So boleh bawa 2 orang je lah. So bagi yang suka bawa barang besar-besar macam basikal, saya muat je kot ni basikal ni. Tapi kena baringkan lah basikal tu. Okay. Jadi ini adalah keluasan dia dekat belakang sekali dengan seat yang kita dah turunkan. Okay, itulah dia kereta Honda EN1 electrical car yang kami tukar daripada MyVX. So secara keseluruhan pada kami puas hati lah kereta ni. Oh, lagi satu lupa nak cakap pasal tayar dia. So tayar dia ni kalau ikutkan dia tak sama macam tayar EV car lain. Sebab tayar EV car lain dia pakai tayar EV. Yang untuk Honda ni dia pakai tayar petrol. Dia tak pakai tayar EV. So jadi dia punya bunga dia sama je macam tayar biasa. So jadi jimat lah sebenarnya. Kalau siapa yang beli kereta ni, dia tak perlu risau pasal tayar tu. Sebab tayar EV mahal tau. Biasanya macam tayar petrol,
17 inci ni dalam 400 yang biasa kami pakai. Jadi kalau kata tayar EV, saya dengar dia 3 kali ganda. Jadi mungkin dalam 1200 sebab bunga dia tebal. Sebab dia berat kan. Bateri kat bawah tu nak kena support. So kereta ni di antara yang the best part is itulah, tayar dia pakai tayar petrol saja. So, jadi tak perlu nak fikir banyak. Pada kami jimat lah. Okey, sebab tayar petrol memang sangat jimat. So tu adalah dia punya ni, pandangan bawah. Ni pandangan bawah kereta lah. So kalau tengok bawah dia memang flat. Dia tak ada apa pun. Flat je. So sangat berbala jadi kalau banjir, kami dimaklumkan kalau banjir, situasi banjir, dia tak adalah apa kata short terus. Sebab dia ada casing yang protect bateri tu daripada masuk air. So jadi tak perlu risau lah. Cumanya insurans untuk air, banjir kena tetap ambil. Untuk elakkan daripada risiko kena banjir. So jadi insurans untuk banjir still kena ambil. Jangan kata selamat 100% lah. Walaupun dia dah balut bateri kat bawah tu dengan cover. Okey, rasanya itu saja. Kami nak perkenalkan kereta EV ni. Rasanya tak ada apa dah. Semua kami dah cuba terangkan. So jadi untuk penerangan yang lain tu nanti kami akan update daripada semasa ke semasa lah. So kalau kata ada informasi yang kami tertinggal, boleh komen dekat video kat bawah. Nanti kami akan cuba jawab lah based on pertanyaan tu. Tapi kalau let's say kata kami tak mampu nak jawab, tunggulah sampai kami dapat jawapan dia baru kami jawab. Okey, itu saja. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda untuk pilih kereta EV ataupun kereta kereta ayah anda nak tukar, bolehlah kongsikan, share ataupun like video kami ni supaya diorang semua yang nak beli EV car ni dia tahu sebelum dia beli. Sebab bila dah beli, dah buat hutang, dah tak boleh patah balik. Okey, dia dah jadi bayaran tetap tau. Okay, itu saja daripada kami. Jangan lupa tonton video kami yang lain. Terima kasih semua.